Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kerana sudi datang ke channel saya Naim Luanto. Baik, untuk episod pada kali ini saya akan cuba menjelaskan sedikit sebanyak isu yang sedang tular di media sosial mengenai Ustaz Abid Liu versus dengan Nadir An-Nuri. Okey, kalau kita nak selusuri balik kronologi bagaimana bermulanya perselisihan di antara kedua-dua figura yang hebat di medan dakwah ni, iaitu bermula dengan status yang dimuat naik di Instagram oleh Caprice. Caprice ni adalah salah seorang artis Malaysia yang membuat lagu-lagu rap dan sebagainya lah. Dan beliau membuatkan status bergambar mengenai Ustaz Abid Liu dan macam ada mempertikaikan lah macam mana gambar diambil dari dua sudut yang berbeza dan sebagainya. Dan dia juga ada memuat naik status perkongsian screenshot antara perbualan Caprice dengan Ustaz Abid Liu sendiri. Jadi rentetan daripada itulah yang bermula berlanjutan sampai sekarang. Jadi bila Caprice dia mengeluarkan beberapa statement mengenai Ustaz Abid Liu, berlaku persoalan daripada netizen, maka ramai yang masuk dalam live Instagram oleh Caprice pada malam tu, iaitu salah seorangnya daripada Syahnas Ahmad ada, Syukri Yahya pun ada. Jadi mereka pun ada beberapa persoalan yang mereka bertanyakan kepada Caprice. Baik, itu tak apa, itu kita tinggalkan dah. Sebab Caprice mula-mula dia kata nak buat pendedahan, tapi pada 21 Julai dia tak jadi buat pendedahan. Dan selepas itu dia ada memuat naik kenyataan, dia minta maaf dia minta maaf kepada Ustaz Abid Liu atas apa yang telah dilakukan. Tapi walau bagaimanapun, walaupun dia dah minta maaf dan sebagainya, benda ni dah jadi bualan orang ramai. Netizen dah mula mempersoalkan NGO di Malaysia ni dan sebagainya. Jadi bila jadi macam tu, Ustaz Abid Liu membuat report polis dan menamakan beberapa orang figura dalam report polis tersebut. Salah seorangnya adalah Caprice dan Nadir An-Nuri. Kerana apa Ustaz Abid Liu mempersoalkan dia menyaman dia buat report polis mengenai Nadir An-Nuri? Sebab Nadir An-Nuri ada bagi persoalan, beberapa persoalan, 10 persoalan, lebih kurang 10 persoalan kepada Ustaz Abid Liu. Dan Ustaz Abid Liu pada beberapa malam yang lepas, beliau telah memuat naik, telah membuat live dan menjawab persoalan tersebut. Kejap lagi kita akan ulas apakah jawapan-jawapan daripada Ustaz Abid Liu, sebab ada beberapa persoalan yang boleh dipersoalkan. Ini adalah persoalan, kita tak menuduh sesiapa, tapi ini adalah persoalan daripada netizen, daripada semua orang yang mendengar live tersebut. Okey, antara yang dijelaskan oleh Ustaz Abid Liu pada malam tu adalah dia telah menolak dakwaan duit sumbangan ke Gaza. Jadi Ustaz Abid Liu dengan jelas mengatakan bahawa duit yang digunakan, perbelanjaan yang digunakan untuk ke Gaza adalah duit beliau sendiri dan duit sumbangan daripada sahabat-sahabat terdekat. Itu adalah dakwaan daripada Ustaz Abid Liu masa nak menafikan, dia telah nak menafikan bahawa dia kemungkinan menyalahgunakan dana orang lain dan sebagainya. Ustaz Abid Liu dengan tegas mengatakan bahawa dia telah menggunakan duit sendiri dan duit sahabat-sahabat rakan terdekat. Walau bagaimanapun, ada tersebar beberapa video klip mengenai pertubuhan kasih umat yang ada kaitan dengan Gaza. Dan ada satu klip video tu saya melihat beliau mengucapkan terima kasih kepada suatu pertubuhan ni kerana bagi, tak silap saya, surau kot, kerana bagi sumbangan, dan dia kata akan sampaikan ke Gaza. Itu adalah persoalan saya, adakah video tu video yang silap dibuat, diedit dan sebagainya? Wallahu alam. Kita hanya bertanya, menyoal, tanda soalan. Okey, lepas tu yang kedua apa dia kata, apa lagi? Dia kata isu harga barang. Ustaz Abid Liu menjelaskan Nadir An-Nuri memberi quotation 40 USD, sedangkan Ustaz Abid Liu dapat pada harga 20 USD. Itu dah jelas. Persoalan yang ketiga, tak balas WhatsApp Caprice sebab dia terlepas pandang. Mungkin dah
terlalu letih dan dia balik serabut kepala dengan kematian ayah dan sebagainya. Lambatkan barang ni dah dijawab sebab apa. Banyak penyumbang daripada Qatar dan daripada Dubai yang tengah duk queue dekat sempadan nak masuk ke Palestin. Jadi barang tu bukanlah tak boleh masuk, tapi dia menunggu turn. Dan pada hari raya pertama, alhamdulillah barang-barang tu dah masuk ke dalam Palestin. Dan benda ni juga disahkan sendiri oleh Nadir An-Nuri. Okey, lepas tu biadab dengan Nadir. Ada persoalan, kata dia biadab dengan Nadir, dia tak tegur. Jadi Ustaz Abid dulu cakap dia dah letih sebab 21 jam perjalanan non-stop. Dan memang mungkin logik dia tak perasan dan sebagainya. Itu wallahu alam. Lepas tu ada kata kenapa tak buat live di Palestin. Dia kata tak buat live sebab takut melanggar SOP di Palestin. Takut bersalaman, pegang budak Palestin dan sebagainya. Dia takut itu akan menjejaskan, jadi satu isu pula kan. Tak apalah, yang tu kita hormatlah dia punya buah fikiran. Lepas tu bina rumah anak yatim. Sebab Nadir An-Nuri kata tak perlu bina rumah anak yatim. Dia lebih kurang kata macam itulah, hanya ada satu kot, kalau tak salah saya, rumah anak yatim. Tapi Ustaz Abid dulu dia kata kita nak buat baik ini ikutlah cara kita masing-masing. Kita nak buat macam mana, jangan kita persoalkan cara orang lain. Jadi itu adalah cara Ustaz Abid dulu nak buat satu rumah anak yatim khas di Palestin. Jadi ini pendapat saya, pandangan peribadi saya, tak ada masalah lah kan. Tapi kalau berdasarkan kepada wakil di sesuatu tempat tu, jadi kita kena bertanya orang di tempat tu lah kan? Sebab kita bukan orang yang sebetulnya, sebab kita tak berada di sana. Saya kata daripada pandangan saya lah, daripada pandangan orang lain, daripada pandangan orang Palestin, wallahu alam. Yang seterusnya apa lagi? Dia kata pembayaran nak masuk tu, ada perselisihan pembayaran nak masuk. Ustaz Abid dah jawab, dapat dengan harga paling lagi murah RM10,565 Malaysia dengan menggunakan Lucky Tour Go. Itu Ustaz Abid ada bangkitkan, dia dapat harga murah. Lepas tu dia jawab persoalan, dia masuk tanpa Caprice, Nelofa dan Piu Haris. Tapi Ustaz Abid ada kata dia memang tak pernah bincang langsung dengan mereka tentang nak masuk ke Gaza. Jadi bagaimana persoalan tu ditimbulkan oleh Caprice. Dan masa dia buat pendedahan tu, Nelofa sendiri pun ada masuk ke dalam dia punya live IG tu, live IG, dan cakap sendiri kata memang dia tak ni, dia tak terlibat dan dengan kata mungkin ada tindakan daripada Nelofa kepada Caprice lah. Itu wallahu alam lah, belum pastilah. Lepas tu ada Caprice kata dia cium kaki menteri. Itu memang Ustaz Abid Liu menolak lah. Dan Ustaz Abid Liu juga memberi bola tanggung, ataupun bagi buah pukul lah, buah kilas kepada Nadir An-Nuri, dan dengan dia mempersoalkan ke mana perginya sejumlah 20 juta yang diberikan kepada pertubuhan yang dipimpin oleh Nadir An-Nuri. Ke mana wang tersebut dibelanjakan. Dia kata macam tu. Jadi saya kat sini saya nak menceritakan jawapan balas daripada Nadir An-Nuri mengenai soalan Ustaz Abid Liu tentang ke manakah 20 juta wang tersebut dibelanjakan. Apabila selesai saja Ustaz Abid Liu memberikan soalan tu, selesai saja dia berikan soalan tu, keesokannya Ustaz Nadir An-Nuri senyap lagi, tetapi dah dapat jawapan. Dia kata apa? Dia kata sabar dulu sehari dua ni, sebab sekarang tengah sibuk dengan korban. Sebab kalau kita boleh tengok, kamu boleh tengok dekat, saya boleh attachkan dekat situ screenshot daripada Telegram Nadir An-Nuri tengah duk buat korban yang diterima daripada sumbangan orang ramai sebanyak 122 ekor lembu. Di mana nak beli lembu ni juga bukan dia pakai beli macam tu saja. Dia buat tender terbuka dalam Palestin sendiri, dan setiap nama penerima korban, daging korban tersebut perlu ada nama siapa yang menerima, untuk maklumat kepada Kementerian Kad Sana. Jadi situ nampaklah sedikit ketulusan, nampak ketulusan daripada Nadir An-Nuri ni. Tapi dia bagi tahu, dia kata sabar dulu, nanti dia akan ceritakan balik. Sebab dia kata kita bergerak secara NGO, kita ada detail semua, dan alhamdulillah, insya-Allah esok
pada hari Sabtu 24 Julai 2021 Ustaz Nadir Anuri akan mengadakan sesi town hall dengan Cinta Gaza Malaysia pada pukul 12.30 hari. Dia akan menceritakan tentang Gaza. Kemungkinan dia akan menjawab setiap persoalan yang ditimbulkan Ustaz Abid Liu mengenai kemanakah wang 20 juta itu dibelanjakan. Cuma apa yang menjadi persoalan kepada netizen yang saya rasa tak dapat lagi jawapan, kedua-dua pihak ni pada saya mungkin perlu menjawab kenapa tak ada audit, kenapa tak dibentangkan audit kan. Sepatutnya kedua-dua pihak dan tak kisahlah mana-mana NGO di Malaysia ni perlu membentangkan audit sebab melibatkan wang awam. Kalau kata masuk ke Gaza dan tempat lain menggunakan duit sendiri pun tak menjadi masalah khalas. Tapi yang menjadi isu apabila ada sesetengah orang berlegar di media sosial, ada video tentang beliau menyebut dia akan menggunakan wang ini untuk sampaikan ke pihak di Gaza lah. Dan ada juga yang membangkitkan isu ni, saya terbaca banyak isu ni dia bangkitkan kenapa tak ada audit untuk dia punya pertubuhan tu di Malaysia. Sebab kita tahu di Malaysia ni banyak dia pergi mana merata tempat dan orang ramai menyumbang kepada beliau. Tak kisahlah mana-mana NGO pun, tapi tak ada audit. Jadi untuk pandangan saya, kalau kita nak clearkan keadaan ni, senang kita audit balik cerita, bentangkan balik ke mana wang dibelanjakan, kutipan banyak mana, buat apa duit itu dan sebagainya. InsyaAllah rakyat Malaysia akan bebas daripada syakwa sangka dan kesemua figure-figure ni akan bersatu. Itu saja. Jadi kita tunggu pendedahan, kita tunggu jawapan, kita tunggu maklum balas daripada Nadir Anuri pada esok hari Sabtu 24 Julai 2021 pada jam 12.30 hari. Pastikan anda tak terlepas untuk mendengar maklum balas, untuk mendengar jawapan balas daripada Nadir Anuri. Kita bukan nak mencari salah, tapi kita nak menegakkan kebenaran. Pastikan anda tunggu waktu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum.